Gerak tak? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan imam kita membaca surah Al-Furqan. Jadi pagi ni kita tengok kaitan ayat yang dibaca tadi dengan solat. Dia ambil dua-dua tu. Mula buka buku tebal dulu. Muka surat 158. 158. Buku tebal dulu, buku tebal. Buku nipis pagi ni kita tak guna. Bulan depan kita guna balik. Jumpa tuan-tuan. Ya Allah, bagilah kami faham agamamu. Tunjukkan kami perkara yang betul kalau kami tersalah. Amin. Baik, sunat berdoa selepas Hamidun Majid sebelum salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jangan salam dulu. Sunat berdoa sebelum salam. Demikian juga disunatkan bagi imam dan makmum, dua-dua, both, dua-dua, serta orang yang solat berseorangan, balik daripada KL, daripada Ipoh sampai rumah sampai 2:30, pukul 3 sampai rumah nak solat zuhur, pun sama juga, orang solat seorang pun sunat juga. Berdoa selepas tasyahud. Tasyahud ni tahiyat akhir lah, kan tamat dia tadi innaka Hamidum Majid kan. Tahiyat tasyahud akhir kerana apa hadis? Idza qa'ada, idza tu apabila, qa'ada tu duduk, ahadu oleh seseorang, kum kamu, seorang kamu, lis solah untuk solat, maksudnya untuk tasyahud akhir. Falyaqul, maka hendaklah dia berkata at-tahiyyatu lillah. Ini tahiyat yang paling ringkas tuan-tuan. Dia adalah sebelum tu muka surat berapa pangkal ni, tahiyat yang paling ringkas, ila akhirih, sampailah habis. Dia tak panjang. Yang kita biasa baca tu panjang sikit. Ni kena baik. Thummal yakhtar. Thumma tu kemudian, tak boleh lah nak al pula kan. Thummal yakhtar tu fi'il amar tu, geng bahasa Arab itu fi'lul amri, fi'il amar, suruhan. Hendaklah dia memilih minal mas'alati. Ni kita yang ceritanya orang solat cari masalah ni. Mas'alati itu bukannya masalah, permintaan. Sa'ala dia panggil masdar mimi dalam bahasa Arab. Masdar mimi dipanggil, ada huruf mim. Maka lepas innaka Hamidum Majid tu dia pilihlah apa permintaan, kan, masya'a, apa yang dia mahu, atau ma ahabba, atau apa yang dia suka. Ini perintah tuan-tuan. Rasulullah SAW perintah kepada orang yang solat, masuk kita lah, untuk
selesai innaka hamidun majid, jangan assalamualaikum. Doalah dulu, mintalah apa yang nak, mintalah apa yang suka. Okey, terjemahan dah baca dah tadi. Muka surat sebelah, di dalam riwayat At-Tirmizi, thumma yad'u bima syaa. Ayat ni clear. Thumma, kemudian yad'u, dia berdoalah, ma syaa, bima syaa, dengan apa yang dia kehendaki. Di dalam riwayat Bukhari pula, thumma yakhtar minad du'ai ahabbahu ilahi fayad'u bihi. Kemudian dia pilihlah doa-doa yang dia suka nak doa dengan dia, maka dia berdoalah dengannya. Tuan-tuan, kita faham sini, kalau tak baca bawah lagi lah kita faham kat sini, apa-apa doa pun boleh. Sebab perintahnya apa yang kamu suka. Tuan-tuan nak kaya tak? Minta lah kat sini, boleh kot. Tapi ada hukum bawah tu, sebelum baca bawah lah. Baik, baca lagi. Yang ni penting tuan-tuan. Malah kalau buku sendiri tandakan lah. Kalau buku masjid pun boleh kat tanda tu, supaya orang lain nanti boleh beri perhatian kan. Malah makruh. Tu tuan-tuan. Apa hukum berdoa tadi? Sunat. Tapi kalau tak doa, apa hukumnya? Ni, malah makruh meninggalkan doa sebelum salam. Jadi maknanya tuan-tuan, tak ada satu solat pun yang kita salam kecuali tak ada solat pun yang kita buat kecuali sebelum salam kena doa. Solat tarawih tak sempat dah Ustaz kata. Baik, umumnya ni cerita tadi, doa apa yang boleh kita minta ni? Jom tengok. Dan dapat hukum doa selesai tahiyat akhir sebelum salam sunat. Tak berdoa makruh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Beberapa tempat yang sunat, kalau tak buat makruh. Mazhab Hanafi, semua sunat solat tak buat sangat-sangat makruh. Mazhab Hambali, semua sunat solat tak buat makruh. Mazhab Maliki, sebahagian besar solat-solat sunat tak buat makruh. Dan solat yang sempurna tu makruh jangan buat. Maksudnya yang sunat kita kena buat semua. Itu solat yang sempurna. Solat itu makna aqamas solat. Wa aqimis solah tu aqama, mendirikan solat, maksudnya dia wajib buat, yang sunat buat. Yang dalam solat tu lah wajib-wajibnya, rukun-rukunnya buat, yang sunat-sunat buat. Dia tak boleh solat simple-simple. Nanti solat tu tak bagi kesan pada diri kita. Baik, doa apa yang boleh doa ni? Umumnya tidak ada beza antara doa berbentuk agama dan duniawi ketika ini. Tak ada beza, dua-dua boleh. Yang akhirat boleh, agama boleh, dunia pun boleh. Menurut Al-Mawardi dan fuqaha lain, doa berkait urusan agama adalah sunat. Kalau doa itu tentang urusan agama, kuat iman, sabitkan hati kita, kekal taat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta takwa, minta jaga kehormatan diri. Allahumma inna nas'alukal afwa Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu semua kaitan agama, sunat. Kalau minta dunia pula, dan doa berkait urusan duniawi adalah harus. Jadi dia tak jadi makruh, harus, boleh Jadi nak dapat sunat tu, doalah yang urusan iman, agama, akhirat, dapat sunat. Sekiranya seseorang berdoa dengan doa yang haram, apa pula doa haram ni tuan-tuan? Maka solatnya batal, seperti mana dinyatakan dalam kitab Asy-Syamil. Doa yang haram ni apa? Doa laknat orang. Ya Allah, jiran aku tu dia kaya pada aku, musnahkanlah dia. Itu haram. Ya Allah, imam ni asyik baca panjangnya dalam solat, kelukanlah lidah dia supaya jangan jadi imam dah. Yang tu haram hukum. Dia marah sangat kat imam sebab baca panjang kan. Tak panjang apa, rakaat pertama tadi satu muka surat, tak panjang lah tu.
Nanti kejap kita tengok Baik. Sunat berdoa di sini tidak merangkumi selepas tasyahud awal. Ini fahamlah. Kerana berdoa ketika itu adalah makruh supaya tidak memanjangkan tasyahud. Tahiyat awal ni tak boleh tuan-tuan Ya Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bangun. Jangan tambah-tambah dah. Adalah sikit ulama kata boleh sambung wa ala ali Muhammad. Sikit je yang kata boleh. Ramainya kata tak boleh. Sebab tasyahud awal tu pendek. Kalau panjangkan jadi makruh. Duduk antara dua sujud tu pendek. Kalau panjangkan melebihi daripada Rabbi firli warhamni wajibuni, nanti boleh jadi batal. Dia bukan makruh. Iktidal tu pendek. Dia tiga tuan-tuan ni. Iktidal, duduk antara sujud dengan tasyahud awal, tahiyat awal. Ini rukun pendek namanya. Kalau kita panjangkan boleh jadi batal. Kalau tasyahud awal jadi makruh, tapi dua tempat iktidal dengan antara sujud tadi boleh jadi batal kalau panjang sangatlah. Baik, doa-doa yang afdal dibaca sebelum salam. Apa dia? Doa yang maksur. Maksur tuan-tuan ta yang titik 3 tu. Ta Ini spelling Melayu dia. Maksur. Tuan-tuan pernah dengar doa maksurat tak? Itulah maksur ni lah. Iaitu diambil daripada Nabi SAW. Jadi doa ni tuan-tuan, sebaik-baiknya tirulah doa yang ada dalam Quran. Tuan-tuan kalau ambil doa Quran, antaranya tadi yang jumpa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan semua daripada Quran. Mana yang tuan-tuan ubah, Allahumma Rabbana ja'alna muqimis salati, tuan-tuan jangan niat baca Quran. Niat meniru doa Quran. Kalau tuan-tuan niat baca Quran, bahaya sebab kita ubah. Dalam Quran, Rabbana Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu ayat Quran. Jadi kalau kita ubah Rabbana ja'alna muqimis salah, jangan niat baca Quran. Lagi Allah marah sebab kita ubah ayat dia. Tu Ustaz dia kalau kita ubah Ustaz dia jadi Rabbana. Jangan bunyi Rabbi ja'alna, Rabbana ja'alna. Sahabat-sahabat kita kadang-kadang Ustaz dengar tu Rabbi ja'alna. Dia kena Rabbana ja'alna. Baik, jadi maksur dia sebab kalau kita doa dengan doa yang kita pilih sendiri, worry kita melampau. Risau kita over berdoa. Allah tahu kalau kita kaya, kita lalai. Jadi Allah tak bagilah kaya. Kita minta juga, ya Allah aku nak kaya juga, aku nak kaya juga. Allah bagi kaya, last kali solat jemaah pun tak datang. Jadi sebaik-baik itu kita ikutlah doa dalam Quran, kita ikutlah doa yang Rasulullah SAW. Berat ke nak ikut doa Nabi ni? Tak. Doa Nabi ni ringan je, tak ada beratnya. Ikutlah Nabi dalam berdoa. Itu pun tak larat tuan-tuan, banyak doanya. Baik, daripada yang lain, daripada kita reka-reka sendiri doa, kerana ada nas syarak menganjurkannya. Antara doa yang maksur ialah apa dia tuan-tuan? Itu Allahumma firli ma qaddamtu. Yang ni Allah kata tadi tak guna buku kecil kan. Yang ada buku kecil tu buka je lah muka surat 80. Situ ada makna. Allahumma, apa makna dia tu? Ya Allah, ighfirli, ampunkan aku dosa qaddamtu. Masa umur 15, 16 tahun, 22 tahun dulu tinggal solat subuh, tinggal solat asar tu. Dulu-dulu. Wama, dan dosa kan. Akhartu,
Minggu lepas. Gitu ya. Yang kita kemudiankan ni wama. Dia asrartu dulu sebenarnya. Situ silap susun. Asrartu, apa makna asrartu? Yang aku buat nyuruh-nyuruh. Orang tak nampak. Kan? Ambil rasuah kat Switzerland. Masuk akaun 37 pupu. Boleh SPRN detect? Mampus tak boleh ya. Kan? Datuk Seri Azam kawan-kawan kita tu ada masalah rumah tangga juga, bergaduh dengan jiran juga kadang-kadang. Banyak benda dia nak fikir lain, bukan nak si rasuah je. Tapi Allah tahu kan. Jadi kita mohon ampun lah. Wa ma asrartu. Kemudian baru wa ma a'lantu. A'lantu tu iklan ni apa tujuan tuan-tuan? Nak tayang kat orang. Maksudnya dosa yang kita buat terang-terangan hadapan orang. Wa ma, dan dosa kan anta a'lamu, yang anta tu engkau lah, a'lamu tu lebih tahu, minni tu daripada aku. Ni tutur kata kita tuan-tuan, perbuatan kita. Kadang-kadang kita sangka benda tu bukan dosa, tapi bagi Allah itu dosa. Kan kita duk WhatsApp, kita duk Facebook, kita duk borak-borak kat Roti Canai dengan kawan-kawan tu, ingat tak ada apa-apa. Rupanya dalam borak 30 minit tu 80%-nya dosa. Kita tak perasan, tapi Allah tahu. Itu pun kita mohon ampun. Power tu doa. Rasuah mohon ampun. Tapi lepas tu kira balik berapa kita ambil tu, bagilah masjid. Kan ada seorang hamba Allah, lepas kita belajar solat, cerita-cerita macam ni, dia mari, tak Ustaz, personally Ustaz, masuk bilik saya Ustaz. Jom. Ustaz pun ikut dia, masuk bilik dia. Ustaz, kalau dah terlajak 200,000 lebih ni, macam mana nak buat ni? Bila belajar macam ni, belajar solat macam ni, kan ya, kita tak ada falsafah solat, kita tak ada encyclopedia solat, kita cerita praktikal solat. Kan Allah Ustaz, kalau 200,000 saya kata macam ni pergilah ngaku dengan SPRM. Tak nak Ustaz. Macam ni. Kira biar berlebih, jangan tak cukup. Lepas tu pergilah cari orang miskin ke, anak yatim ke, orang tua-tua yang dah merempat, yang gelandangan tabung masjid ke, masukkanlah slow-slow. 1 minggu Jumaat masuk RM200 kan, sampai cukup. Lepas tu doa nyanyi. Ni doa taubat ni tuan-tuan. Luar solat pun tuan-tuan boleh doa dengan doa ni. Baik, itu antara doa. Masya Allah, la ilaha illa anta. Tuan-tuan, tiap kali doa taubat mesti ada kalimah ni. Perasan tak? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiap kali kita nak mohon ampun tu mesti ada la ilaha illa anta. Kat sini pun ada. Itu menunjukkan maksud la ilaha kat sini ialah tidak ada Tuhan yang mengampunkan dosa illa anta, kecuali engkau. Okey. Rasa semua hafal lah ni kan? Kan ada yang belum lagi. Jangan yang belum hafal lah. Dia tak boleh doa Melayu, mana boleh, kena bahasa Arab dalam solat. Okey, lagi diriwayatkan oleh tutup buku kecil tu. Diriwayatkan oleh Muslim daripada hadis Ali radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya terus nilai Arab Melayu kan, apabila faragha, selesai, ahadu, seseorang, kamu, min, daripada membaca at-tasyahudil akhir, itu tasyahud akhir, maksudnya innaka hamidun majid kan. Okey, falyata'awwadz, maka hendaklah, ini perintah tuan-tuan, fi'lul amri, maka hendaklah dia minta lindung min arba'in, daripada 4 perkara. Apa dia? Min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam, 1. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur, 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup ni maksiat tuan. Fitnah mati tu mungkar nangki pula sawa macam-macam dalam kubur tu
Kemudian 3, yang keempat apa? Wa min syarril masihid dajjal. Auzubillah, tuan-tuan. Sebab itu orang beriman dia tak akan bertemu dengan dajjal. Yang bertemu dengan dajjal orang fasik, munafik dengan orang kafir. Sebab orang beriman dia berdoa ni. Yang apa nama Ustaz Wadi kata berapa 400 tahun air tak ada, 40 tahun air tak ada. Itu fitnah dajjal ni tempoh yang panjang. Orang beriman dia takkan bertemu dengan fitnah dajjal. Sebab paling kurang 5 kali sehari semalam dia mohon lindung daripada fitnah dajjal. Jadi siapa belum hafal, hafallah. Yang pertama tadi kita minta lindung apa, tuan-tuan? Wa min azabi jahannam. Sebab apa, tuan-tuan? Okey, jom baca dulu bawah. Lepas ni kita buka Quran. Beberapa ulama mewajibkan doa ini, masya-Allah, bukan sunat. Kalau saya jadi imam, doa ni rasa sebut. Allahumma firli ma qaddamtu, takut makmum ada nak tergantun, ada nak cepat apa. Sebab imam dia makruh lebih daripada bawah tu lah, nanti kita jumpa imam dia makruh lebih daripada tasyahud yang wajib tu. Kalau panjang pada tu, kalau makmum ada yang tak setuju, makruh hukum. Jadi imam tak boleh baca panjang. Sebab tu tak syok di imam ni, Ustaz kan. Dia syok jadi makmum. Doa boleh panjang, macam mana kita nak doa? Tu salat tarawih tu yang kita jadi makmum, tak nak jadi imam. Kecuali imam tu laju, kita jadi imam. Baik. Dan imam tu tinggalkan yang bawah tu. Tinggalkan yang bawah tu, itu makna-makna pergi muka sebelah. Imam tidak berdoa panjang selepas tasyahud sebelum salam. Ini, tuan-tuan. Atas ada satu doa lagi tu, Allahu akbar kabira. Maksudnya sebelum salam ni, tuan-tuan, doa ni semua power kan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku zalamtu, telah menzalimi nafsi, diriku, zulman, dengan zalim, kathira, banyak. Maksudnya banyak berdosa lah. Ya Allah, aku dah banyak berdosa ni. Itu makna dia. Wala, dan tidak ada, yaghfiru, mengampunkan, dunuba, dosa-dosa, illa, kecuali anta, engkau wahai Allah. Lalu kita minta ampun, faghfirli, maka ampunkanlah aku ya Allah, maghfiratan, dengan keampunan, min, dari, indika, sisi engkau, warhamni, rahmatilah aku ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, antal ghafurur rahim. Pendek ya, tuan-tuan ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfirli. Kalau nak tambah ya Allah, tambahlah faghfirli ya Allah, warhamni ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Dua ni, tuan-tuan, perasan tak tu? Ampun dan rahmat ni, ini yang kita tagih, tuan-tuan. Hari-hari ni lah kita tagih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu tu kan, taghfir lana, tarhamna. Duduk antara sujud, Allahu akbar, rabbi firli warhamni. Dua ni, tak? Sebab bila Allah bagi kita dua ni, kalaulah, tapi rasanya tak ada yang berlaku. Kat dunia ni makan nasi putih, curah air gula je sebagai lauk, tuan-tuan. No problem. Kalau Allah janji bagi dua ni, tapi Allah cadangkan kat dunia kau tak boleh makan ikan, tak boleh makan ayam, tak ada kari. Kat dunia ni kau nasi putih, bancuh air gula, curah, itu je kau makan. Aku bagi kau rahmat dan ampun. Cukup, tuan-tuan. Selesai masalah. Dapat dua ni lah, ampun dan rahman. Tapi kalau kat dunia, hari ni kari kepala ikan jenahah, esok ayam apa pula, kurma, lusa kambing Arab, bulat daging ros apa pula. Hari-hari makan sedap, tapi Allah tak bagi ampun dan rahmat, problem. Can understand tak? Sebab tu hari-hari kita tagih ni lafaz ni, ampun rahmat, ampun rahmat, ampun rahmat. Sebab tu siapa duduk antara sujud Rabbi fili warhamni tak perasan apa yang disebut, memang rugi. Sebab mazhab Hanafi dua tu je. Dia tak wajib burni semua tu tak ada. Dia sampai Rabbi fili warhamni, dia turun balik. Sebab dia orang Hanafi ni, dia macam orang kena pancung, baru nak tegak, cum dah pancung balik. Kita 8.
7 dalam hadis Nabi, Imam Ghazali rahimahullah tambah wa'fu anni. Jadi insya-Allah kita pohonlah rahmat dan ampun ni. Okey, tak kata dulu kot. Nanti kalau ada soalan kita jawab. Sekarang ni, mengapa dalam hadis tadi minta lindung 4 perkara tadi? Yang pertama disebut azab jahannam. Buka Quran pula. Muka surat 365. Okey. Saya sebut itu dalam solat tidak ada ruang kosong daripada zikir. Buka beli buku tebal nak jawab soalan tu Haji ni, muka surat 93. Muka surat 93. Perenggan nombor 2. Main sobutnya tu tak tuan? 93. Nanti saya nak latih Ustaz Imam Ananda kita ni macam ni. Orang tanya ingat muka surat, ingat perenggan, nanti senang. US je Ustaz dia pergi mengajar, saya tak datang lah. Benar. Okey, tengok tu. Menurut qaul jadid, takbir berpanjangan hingga sempurna rokok. Ini poin dia tuan-tuan. Supaya tidak ada perbuatan dalam solat yang tidak diiringi dengan zikir. Itu poin. Tidak ada perbuatan dalam solat yang tidak diiringi dengan zikir. Okey, duduk tahiyat awal tadi tuan-tuan tu perbuatan. Duduk tu perbuatan kan. Jadi kita masbuk. Kan kita tahiyat awal, imam tahiyat akhir. Jadi kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kan imam terus lagi tu. Dia kan kalau diam kan kosong tu. Pegang kaedah ni, tidak ada perbuatan dalam solat yang kosong daripada zikir. Jadi maksudnya kat situ kosong. Jangan dibiarkan kosong. Sama ada yang paling afdal repeat balik tahiyat tadi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penuhkan duduk kita tu, jangan kosong. Itu paling afdal. Atau tuan-tuan nak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun boleh. Tetapi tidak diisi dengan doa. Sebab di situ bukan tempatnya. Gitu. Boleh. Tidak digalakkan. Kerana kama sallaita ala Ibrahim tu tempatnya tahiyat akhir. Kita tak boleh bawa di awal. Tapi tidak membatalkan solat. Separuh kata makruh. Afdalnya repeat je daripada awal tadi at-tahiyyat ni. Kalau Ustaz ulang-ulang tu assalamualaikum ayuhan nabi. Sebab kita sayang kat Nabi tu. Ucap doa banyaklah kat Nabi. Kemudian untuk kita pula assalamualaikum. Bayangkanlah kita meniti titian sirat tu tak nak jatuh dalam neraka tu assalamualaikum. Ya Allah selamat aku niti sirat jam tu tak. Ulangan tu sebab itu doa kan. Sampai dengar imam assalamu kita pun berhenti. Itu bangun. Boleh tuan Okey, jom tengok Quran tadi. Terima kasih banyak Tuan Haji. Tadi tuan-tuan, kita baca rakaat pertama tadi dan rakaat kedua tadi 12 sifat orang yang dijamin dapat Firdaus. 12 sifat. Pasal tak tadi? 12 sifat tadi. Nado faham pun tak? Okey tuan-tuan, apa dia 12 sifat? Tuan-tuan pergi ke ayat 75. Apa bunyi? Mana muka surat 20366. Apa bunyi tuan-tuan? Ulaika yujzauna. Ni 5, 3. Mata dah rabun, cermin mata pula pakai.
Ulaika apa makna dia tuan-tuan? Tengok mana? Ulaika apa makna dia? Ni reading ke power ni? Alhamdulillah boleh. Sebab Tok Guru kata jangan tengok, dia kata hafal, jadi kita hafal lah. Jumpa. Betul. Ayat 70, betul lah 75. Ulaika, mereka itu. Boleh tengok mana kan dia berkata tu. Jumpa tak tu? Yujzauna, apa makna dia? Akan dia sebenarnya nanti Ustaz nak minta tukarlah cetakan berikutnya. Kalau dibalas ni dia macam negatif kan? Kalau diberi ganjaran positif. Kan? Diberi ganjaran dibalas samalah tu. Samalah. Al-ghurfata, apa terjemahan? Okey, syurga yang tinggi, syurga apa? Firdaus. Bima, B itu B sebab. Disebabkan oleh macam tu. B itu B sebab. Sabaru. Dia sabar. Dia nak tengok bola tapi dia tak tengok bola, dia baca Quran sebab dia sabar. Dia minat drama tu tapi dia tak tengok, dia ganti baca Quran. Dia sabar. Dia nak tengking suami tak jadi, dia sabar. Power. Orang belakang dengar dialog ni. Dia nak merajuk, tak nak bercakap dengan suami dia sebab suami dah benda yang tak elok sikit kan. Tapi dia tahan, dia sabar. Power. Sebab tu ulama-ulama kita sabar kunci syurga. Betul lah? Baik. Wa yulaqauna, dan mereka akan menemui itu menerimalah fiha, dalam syurga Firdaus itu, terima apa? Tahiyatan ni kata-kata aluan, wasalama, dan juga ucap salam. Siapa yang ucap salam kat dia? Cuba tuan-tuan teka, siapa yang ucap salam pada penghuni syurga Firdaus ni? Tuan-tuan baca kan, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulan. Salam, ucap salam assalamualaikum sebagai qaulan, kata-kata yang datangnya daripada siapa? Mir rabbir rahim. Tu dapat. Jadi siapa ulaika? Siapa mereka itu? Okey tuan-tuan, nanti satu hari nanti kita tadabbur yang ni. Kita ngunduh ayat 74, 73, 72 tu sampailah pagi ni nak tunjuk ayat yang ke satu je pagi ni nak tengok. Ayat ke-65. Ayat ke-65. Walladzina yaquluna. Walladzina, orang-orang kan. Yaquluna, mereka berkata. Saya tak terlibat dulu ni masa buat terjemahan ni. Kalau saya akan terjemahkan macam ni, yang sentiasa berpanjangan berdoa. Kalau saya terjemahlah. Tapi betul lah tu, berkata tu berdoa lah kan. Sebab fi'il madhi ni Ustaz, dia continuous, berterusan, berpanjangan, tak ganti-ganti berdoa. Apa doa dia? Rabbana srif anna adzab jahannam. Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif, jauhkanlah, anna, daripada kami, adzab jahannam. Jadi apa dia minta tuan-tuan? Dia sentiasa tak putus-putus berdoa, minta apa? Minta jauh daripada neraka jahannam. Oleh itu tadi kita baca buku tebal tadi, separuh ulama kata doa sebelum salam tadi, mohon lindung daripada 4 tadi. Yang pertama tu daripada neraka jahanam tadi, hukumnya wajib. Sebab Quran ini mengkisahkan hamba Ar-Rahman, hamba Allah tu di atas tu, wa ibadur rahman tu. Hamba Allah ni salah satu sifatnya tuan-tuan ialah sentiasa mohon lindung daripada neraka jahanam. Sebab tu kita baca tadi kan, separuh ulama, setengah ulama kata doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri sampai habis tadi bukan sunat, dia hukumnya wajib. Jadi tuan-tuan, doa itu kita interact dengan ayat ni, kita respon ayat ini.
Sebab tu jangan tinggal. Sebab tu sifat hamba Allah. Jadi kalau kita ini feel kita hamba Allah, jangan tinggal. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Listen that, kita respon ayat ni lah tu doa tu. Sebab apa tuan-tuan mesti sentiasa kita berdoa minta lindung neraka jahanam ni? Di ayat tu sambung. Apa sambung tuan-tuan? Inna adzabaha kana gharama. Kerana apa kena minta lindung tu? Tak nak, sangat-sangat tak nak masuk neraka itu, kerana azab neraka jahanam itu kana adalah gharama. Penterjemahan gharama, tak putus-putus. Satu saat pun tak ada tuan-tuan. Kat dunia katanya Julai ni kita akan mengalami panas kan. Kata ramalan lah, tengok hujan lebat kan, ramalan kan. Kalau panas kita panas sangat tu dah tiup angin tuan-tuan, lega kan. Betul tak? Ada sikit, lepas tu kena panas balik, adalah sikit tu kita lega, tapi dalam neraka dia tak ada. Gharama, berpanjangan tanpa henti-henti. Habis Ustaz, takkan api tu tak pernah padam? Ya, dia padam, tapi lepas dia padam tu dia jadi besar lagi. Kullama khabat zidnahum sa'ira, ada dalam surah Isra tu. Tiap kali khabat, api itu padam, zidna, kami tambah lagi sa'ira nyalaannya. Jadi kalau macam tu lebih baik jangan dipadam Ustaz. Ayat kawan-kawan kita respon macam tu bila dia faham Quran tu. Macam tu jangan padam Ustaz, biarlah maintain macam tu je. Sebab kalau dia padam sikit dia tambah besar. Macam lampu gasoline kita dulu tuan-tuan di kampung-kampung yang isi minyak tu ketepam juju, lepas tu cepluk. Jadi cepluk tu dia bukan lama, sekejapnya, tapi lepas tu dia makin terang kan makin malam. Dia makin terang. Sebab tu tuan-tuan kita mohon ampun dalam solat itu. Ini kaitan Quran dengan solat lah. Jadi bila imam baca jadi sampai ayat sini tu Allahu akbaru kabira, tuan-tuan amin tak tadi? Masa imam sebut tu walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Tuan-tuan amin tak? Dia boleh amin kan ni tuan-tuan? Dalam solat tu kita duduk dengar ni kan, kita boleh amin kan? Lafaz kan? Macam kita amin Fatihah tu, kita amin kan? Sebab ia adalah doa. Ni tuan-tuan okey, saja nak tunjuk ni tuan-tuan, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Apa makna dia? Innaha tu neraka jahanam tu lah. Saat tu seburuk-buruk, seteruk-teruk. Mustaqarran wa muqama, samalah mana dia dua tu, tempat tinggal. Tuan-tuan pergi hujung tadi ayat 76. Khalidina fiha, mereka kekal dalam syurga Firdaus. Tu kan cerita syurga Firdaus kan? Hasunan mustaqarra wa muqama. Sama tak mustaqarra wa muqama, dua tempat ni? Sama kan? Tapi satu tu saat, neraka jahanam tu saat, seteruk-teruk, seburuk-buruk. Firdaus itu hasunat. Jadi dipanggil dalam bahasa Arab tanakut, dia berlawan. Ini apa? Laras Al-Quran. Cerita kafir, cerita iman, cerita neraka, cerita syurga, cerita baik, cerita buruk. Ini bentuk Quran didik kita. Entah tak perasan tu. Mustaqarra wa muqama. Cerita neraka jahanam saat buruk, seburuk-buruk, seteruk-teruk. Cerita syurga Firdaus hasunat.
Kalau tuan-tuan buka tafsir, nanti satu hari nanti kita pergi detail ayat ni. Tuan-tuan, bila cerita neraka jahanam tu, hasud saat mustaqarra wa muqama ni, banyak hadis-hadisnya yang menjelaskan. Antaranya tuan-tuan, dijelaskan situ, air minum orang neraka ini adalah bisa, ular dan skorpion. Air minum dalam ni bisa. Setiap kali dia teguk seteguk, maka luruhlah daripadanya rambut-rambut, kulit-kulit dan daging-dagingnya berkumpul di kakinya. Macam orang berdiri, rambut turun, kulit, daging-daging turun, luruh, cair, kumpul kat kaki. Lepas tu dia elok balik. Dia minum lagi, laku macam tu. Sebab tu doa tadi memang tak boleh tinggal, walaupun solat tarawih. Sebelum salam mestilah berdoa, sebab saya dah tahu dia punya syarah ayat tu. Yang akan setiap kali tenggelam neraka tu kan dia ada atas ada bawah. Munafik bawah sekali kan, Abu Talib di atas sekali, bapa saudara Nabi SAW kan, jadi setiap kali orang dihumban ke dalam neraka itu, maka akan datanglah ular. Ular ni tuan-tuan sebesar unta Khurasan. Itu dalam hadis. Unta Khurasan ni unta paling besar, saiz dia. Akan mematuk, menyengatlah, mematuk orang ini. Sekali dia patuk, maka luruhlah tadi daging-daging semua tadi. Dan ular ni tuan-tuan, lepas dipatuk, dia lari cepat-cepat dalam lubang dia yang berselindung daripada panas api neraka. Allah sediakan tempat dia. Punya dia tak tahan. Ular ni ular api neraka. Memang Allah jadikan dia dalam neraka itu. Dia pun tak tahan panas. Jadi bila baca hadis-hadis ni, nak macam mana baik, tak boleh tinggal lah. Innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kalau salat tarawih itu tuan-tuan, setakat tu jelah. Min adzabi jahannam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut nanti tinggal rakaat yang berikutnya. Kalau saya jadi imam, saya habiskan 4 tadi. Untuk tunjuk pada Allah Ta'ala tuan-tuan, kita betul-betul takut dengan adzabi jahannam. Kalau kita tak minta lindung tuan-tuan, seolah-olah cuba tuan-tuan sambung, seolah-olah cerita neraka ni cerita biasa, macam cerita sang kancil, seronok dengar. Action kita tak ada. Sebab tu ulama kata apa tadi? Setengah ulama kata tadi, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai habis tadi hukumnya wajib, bukan sunat. Sebagai bukti yang hamba itu takut kepada neraka jahanam. Boleh tuan ni kaitan Quran dengan solat. Jadi bila kita dalam solat baca pula ayat yang ustaz kita, imam kita baca tadi, memang real lah solat kita. Dia refresh balik keperluan berdoa. Boleh jadi itu yang nak tunjuk pagi ni. Dah kebetulan kat sini tuan-tuan tengok ayat 72. Ni yang pening kepala, ayat yang memeningkan kepala kami. Ayat 72. Wallazi la yashhaduna zur, yang tu tinggalkan. Ini berikutnya ni, sifat yang berikut ni. Wa idza, apa makna dia tuan-tuan? Marru, bertembung, maksudnya dia lalu berjumpa kan. Bertembung tu berjumpa lah bil lawi, apa makna tuan-tuan? Ni nak sebut ni tuan-tuan jangan kecil hati tuan-tuan faham elok-elok lah kan. Timbang elok-elok dengan hati, jangan otak tahu dengan hati, timbang elok-elok. Okey, bola orang putih. Kalau Selangor lawan Perak, tuan-tuan orang Selangor nak sokong Selangor sebagai anak jati Selangor, yang tu mungkin ada reason lah. Tapi kalau nengok Liverpool lawan Arsenal, apa reason?
drama-drama Hollywood, Bollywood, Korea, Perancis, Thailand, dia masuk tak dalam lara ni? Masuk tak? Ni nak lekat betul-betul dengan kita ni. Masuk tak masuk dalam lara ni? Masuk Allah kata, siapa nak syurga Firdaus, ayat bawah tadi, ayat 75 tadi, siapa nak syurga Firdaus, salah satu sifatnya, bila dia jumpa benda lara, ni benda lara lah ni, dia lalu, dia jumpa kan, dia jumpa, apa dia kena buat? Marru, apa dia kena buat tuan? Marru, mereka melalui benda tadi tu, kirama. Apa maksud kirama? Dia menjaga kehormatan diri, kehormatan iman, kehormatan agama. Maknanya tuan-tuan, kalau daripada USJ 2, dia nak pergi Kuala Lumpur, kat PJ depan sana tu, dia bertemu dengan konsert, dia bertemu dengan drama-drama, filem-filem tadi. Untuk masuk syurga Firdaus, dia boleh singgah tengok tak? Jawapan ni tak boleh kan? Betul? Sekarang ni, orang yang benda ni jauh, di Hollywood, di Bollywood, di Korea, di Perancis, di Thailand, benda-benda ni, benda-benda lara. Lalu dia beli sekeping skrin yang lebarnya 50 inci, 60 inci, dia letak kat rumah dia. Dia letak kat dinding rumah dia. Kemudian dia keluar duit, dia bayar line siaran. Lalu dibawa benda lara dalam rumah dia. Lalu isteri dan anak dan cucunya tak membaca Al-Quran disebabkan benda lara. Boleh can enter para Firdaus or not? Macam mana Zat? Can enter or not? Allah mention to us, you can enter Firdaus on condition when you found something yang lara, you have to avoid them. You have to, no choice. Sometimes you can involve, no. Allah never said like that. You have to. Suddenly, not suddenly lah, memang sengaja ni. Kan? Sengaja kita ambil benda lara, kita bawa masuk dalam rumah kita. Lalu yang paling dahsyat sekali apa dia? Dengan benda lara itulah Quran ini terabai. Dengan benda lara itulah ilmu fardu ain terabai. Soalan ni tuan-tuan balik jawab can enter paradise or not, because Allah mention is verses 75, ulaika yujzaunal ghurfata. Ulaika mean the verses before. One of them is verses 72, which is Allah said and guide us, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Excuse me brother, when I serious I cannot explain you in English. Boleh tak? Tu saya kata tadi, ayat ni yang memeningkan kepala kami. Macam mana kami nak pandu umat kami ni supaya patuh Quran? Sebab kami yakin semua umat ni nak masuk syurga. Tu yakin kami Mana ada orang nawai tu kena masuk neraka? Mana ada? Orang yang tengah berzina tu pun dia tak nak masuk neraka, tuan-tuan. Orang yang hari-hari makan riba pun dia tak nak masuk neraka. Dia sebab dia lalai ini guna kita bulan sekali tadabbur Quran ni, nak ingatkan dengan Quran ni lah. InsyaAllah nanti kita anjurkan pula seminar 12 sifat ibadur rahman. Kita buat tadabbur kat hotel mana? Concord. Kunuri nikah je kat hotel. Tadabbur buatlah kat hotel juga. Siapa nak sponsor tu beritahu kat masjid, insya-Allah. Wallahu alam. Itulah dan pagi ni yang sempat kita sembang-sembang nak beritahunya. Nak pergi nak hantar anak ke Sabak Bernam Politeknik. Ada apa-apa soalan lagi? Hajat, sila. Boleh faham dan tak ada ambiguity tak ada kekaburan.
Dia bahasa Arab, bila fi'il itu dia lekat dengan fi'il yang sebelumnya, fi'il sebelum, kan empat tadi kan, empat benda tadi kan. Maka dia buang tiga, tinggal satu je. Maksudnya pangkal je ada. Itu kaedah bahasa Arab. Tapi kalau disambung, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ada benda lain celah, dia bukannya direct, maka yang berikutnya nanti kita kena sebut balik Allahumma inni a'udzubika. Macam dalam solat, wa ana minal muslimin, rakaat pertama nak baca Fatihah tu, kita sunat a'udzubillah. Kemudian amin, kita baca surah, kita rokok, kita i'tidah, dah celah datangkan benda lain, bangun rakaat kedua a'udzubillah balik. Macam tu. Kalau dah dicelah, kita ulang balik fi'il dia tadi, a'udzubika atau fi'lun ni kan, perbuatan. Kalau tak ada, satu je sebut. Bismillah tiap kali sebab sunat. Dia bukan ayat tetapi sunat. A'udzubillah je sekali. A'udzubillah je sekali. Tapi kalau kita dah celah dengan zikir, walam yakul lahu kufuwan ahad, subhanallah walhamdulillah, a'udzubillah sunat balik. Kalau kita dah celah bukan dengan ayat Quran, sebab kita dah pisah dia. Ya. Boleh? Yang makthurnya yang saya jumpa lah, dia banyak lagi sebenarnya, tanya ustaz-ustaz yang lain yang lebih-lebih alim, yang lebih banyak ilmu. Dia Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, satu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, dua. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, tiga. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, empat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, lima. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk, enam. Banyak Ustaz, tak boleh nak ingat dia. Banyak zikirnya. Bermaksud Rasulullah SAW dulu lepas tahiyat tu dia tak segera salam. Banyak doa ni. Rasul kita, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak solat kita dapat markah apa tu saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam urusan agama. Jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang benar-benar takut kepada neraka Jahannam. Ya Allah, pimpinlah kami, buka pintu hati kami, gerakkan anggota badan kami untuk melakukan amal ibadah dalam bentuk yang terbaik dan paling sempurna ya Allah. Terimalah ibadah kami, ampunkan dosa kami keseluruhannya. Jangan ada dosa walaupun satu Engkau ampunkan di akhirat melalui sesaan neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.